Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar darab dan bahagi integer. Kalau sebelum ni kita belajar tambah dan tolak integer, ada konsep bayar dan hutang tu semua. Okey, untuk darab dan bahagi integer tak ada konsep hutang dan bayar tu semua tak ada. Itu hanya untuk tambah dan tolak sahaja. Untuk darab dan bahagi, awak darab sahaja macam biasa. Okey, awak darab sahaja macam biasa. Contoh 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Okey. Yang berbezanya ialah kita ada integer. Kita ada integer. Kita ada integer. Yang mana integernya ada 2. Satu positif, satu negatif. Okey. So, macam sebelum ni cikgu cakap, kalau pertembungan maksudnya tambah jumpa tolak, positif jumpa negatif, lain jantina apa. Tapi yang ini ialah untuk hasil jawapan dia. Ini ialah untuk hasil jawapan dia. Okey. Contohnya lah, positif 5 darab positif 2. So jawapan dia mesti positif 10. Negatif 5 darab negatif 2. Jawapan dia positif 10. Negatif 5 darab positif 2. Jawapan dia negatif 10. Positif 5 darab negatif 2. Jawapan dia negatif 10. Ini dia punya jawapan. Okey, tak apa. Kita tengok contoh soalan. Okey. Contoh soalan 5 darab 2. Okey, 5 darab 2. 5 darab 2, kalau ni kita tahulah. Kita memang dah belajar 5 darab 2 ialah 10. Tapi kalau kita tengok positif, negatifnya, 5 darab 2 tak ada apa-apa pun positif negatif. Sebenarnya dia ialah positif 5 positif 5 darab positif 2. So, positif darab positif, jawapan dia mesti positif. Jawapan dia mesti positif. Positif darab positif. Darab kan dia punya operasi dulu. Darab kan dia punya integer dulu, sorry. Positif, positif, positif. 5 darab 2, 10. So, jawapan dia ialah 10 lah. Sebab positif 10 sama dengan 10. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. 5 darab negatif 2. Garis nombor ni awak faham sendiri je lah. Dia ke kiri lompat 2 kali cikgu rasa awak faham. So kita nak belajar tanpa garis nombor. Tapi sekiranya soalan tu garis nombor awak faham 5 darab negatif. Sorry, 5 darab negatif 2. Maksudnya 5 kali lompat. Lepas tu negatif 2 ke belakang, ke kiri 2 kali. Sini ada 2 ni. Ni ada 2, ni ada 2. Okay. So, dia lompat 5 kali. Okay. So, kalau kita tengok dia punya caranya ialah positif 5 darab negatif 2. Kurungan tu abaikan sahaja. Kenapa ada kurungan? Sebab dia negatif. So, positif jumpa negatif. Positif darab negatif. Lain jantina, hasilnya ialah negatif. Tak bagus. Kalau ini perempuan, lelaki tak bagus duduk sekali. So, 5 darab 2, 10. Itu sahaja. Untuk darab integer. Okey. Contohnya yang ini negatif 5 darab 2. So, ini ialah negatif 5 darab positif 2. Kenapa positif tak letak? Sebab biasa memang kita tak letak positif. Sebab dia tak ada beza dengan nombor 2. Okey. So, negatif jumpa positif, lain jantina, jawapan dia negatif. Jawapan dia negatif 5 darab 2, 10. Okey. Senang kan? Darab ini lebih senang. Latihan. Okey. Positif 8 jumpa negatif. Positif jumpa negatif. Negatif. Lain jantina. 8 darab 5. 40. Itu je lah. Negatif 8 darab positif 5. Negatif jumpa positif.
So, jawapan dia mesti negatif. 8 darab 5, 40. Itu saja. Negatif, jumpa negatif. Sama jantina, perempuan duduk dengan perempuan tak ada masalah. So, positif. Positif berapa? 40. Ataupun kita tulis 40. 8 negatif 5. Dengan dia ni sama. So, dia samalah. Ini jawapan dia negatif 40. 4 darab negatif 7, which mean positif 4 jumpa negatif. So, positif 4 jumpa negatif. So, jawapan dia mesti negatif lah sebab nilai jantina. 4 darab 7, 28. Negatif jumpa positif, negatif. 4 darab 7, 28. Itu je. Negatif jumpa negatif, positif. 4 darab 7, 28. Positif jumpa negatif, negatif. 4 darab 12, 48. Itu sahaja untuk darab dan juga bahagi integer. Okey. Bahagi integer kalau menggunakan garis nombor dia kata ada 12. Daripada sifar dikira sampai 12. Lepas tu dia nak bahagi 3. So maksudnya bahagi 3 ruang. 1, 2, 3 letak garis. 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 So ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. So jawapannya ialah 4. Okey. Tapi kalau dari segi sudut dia punya positif negatif lebih mudah lah. Which mean positif 12 bahagi positif 3. Positif jumpa positif. Positif 12 bagi 3, 4. Itu sahaja. Okey, yang ini sama macam tadi. Tapi dia daripada kosong pergi ke 12, negatif 12. Dan dia kira bahagi negatif 3. Bahagi negatif 3, dia kira 3 tempat juga. Garis. 3 tempat, garis. So, semua sekali ada 1, 2, 3, 4. So, kalau kita ikut dia punya tu, negatif 12 bahagi negatif 3. Sama jantina, tak ada masalah. Jawapannya positif. 12 bahagi 3, 4. Sorry. 12 bahagi 3, 4. Dah, tu je lah. Positif 4. Tapi kita tak letak positif ni biasanya. Kita letak negatif sahaja. Okay, next soalan. Positif bahagi negatif, jawapan dia mesti negatif. 8 bahagi 2, 4. Sama macam darab. Negatif jumpa positif, jawapan dia mesti negatif. 8 bagi 2, 4. Negatif jumpa negatif, sama jantina. Positif. 8 bagi 2, 4. 12 bahagi negatif 3. Positif bahagi negatif 3. So, positif jumpa negatif is lain jantina, negatif lah. 12 bahagi 3, 4. Negatif jumpa positif, negatif. 12 bahagi 3, 4. Negatif, negatif. So, jawapan dia mesti positif. 12 bahagi 3, 4. Itu sahaja membahagi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. Okey. Suhaimi meminjam duit abangnya sebanyak RM60 untuk membeli sehelai kemeja. Pinjam RM60. So, kalau pinjam,
tak elok kan. Ini kita dah belajar sebelum ni, tapi kita negatif 60. Encik Tan menyelam 15 meter ke dalam laut. Negatif 15. Rina menerima positif 1200. Sorry, kejap. Positif 1200. Suhu di Arktik mencecah sejuk. Confirm dah. Negatif 50. Okey. Ni kita tengok soalan ni. Okey, ni pun hari kita baca. Ini pun hari kita baca. Okey. Terangkan bagaimana anda boleh menentukan jawapan bagi ayat matematik di atas tanpa membuat sebarang pengiraan. Nak cuba buat sendirilah. Kalau awak ada jawapan, tunjuk kat cikgu. Tapi tak boleh kira. Dia punya clue, cikgu tunjuk satu sahaja. Awak ada RM18, awak hutang RM18. So, jawapannya berapa? Kosong. So, ini dah hapus. So, mana lagi boleh hapus? Kita awak cuba sendiri. Okay. Pada bulan Mei, Sani meminjam 25 daripada kakaknya. Dia pinjam 25. Pada 3 Jun, dia mendapat wang saku daripada ayahnya sebanyak 15. So, dia dapat 15. Tapi 15 ni dia dah beli alat tulis sebanyak RM3. Dan memberikan, kita cari yang ni dulu. Dan memberikan semua baki wang saku kepada kakaknya. So, dia hutang RM25. Dia dah ada RM15, tapi dia dah bayar RM3 untuk alat tulis. 15 tolak 3, 12. So, hutang RM25, bayar RM12, ada baki lagi hutang RM13. Pada 4 Jun, dia mendapat upah RM12 kerana membantu jirannya memandikan kucing. Dan dia memberikan RM12 itu kepada akaknya. Adakah dia masih berhutang dengan akaknya? Ya. Berapa dia hutang? RM1. Okey. Aktiviti 7. Tidak buat. Ini pun tak ada apa. Okey, tertib pengiraan. Tertib pengiraan ni apa? Tertib pengiraan ni dulu awak belajar. U, ba, da, ta, ta. U ialah kurungan. Ba ialah bahagi. Darab. Da ialah darab. Ta ialah tambah. Tolak. Okey. Tengok contoh soalan. Selesaikan 5 tambah 5 darab 5 tolak 5. So, mana yang nak selesaikan dulu? Kalau kita ikut ku, kalau kita ikut ku, ba, da, ta, to. Operasi yang terlibat ialah tambah, darab, tolak. Mana nak buat dulu? Buat darab ni. So, ni kena buat dulu lah. 5 tambah 5 darab 5 tolak 5. Ini kena buat dulu. Which is 5 tambah 25 tolak 5. Kalau tambah dengan tolak kita ikut turutan kan. So 5 tambah 25, 30, 30 tolak 5, 25. Okay. Tentu
Aini bekerja di kedai makan selama 4 jam dan menerima gaji sebanyak RM5 sejam. Seorang pelanggan telah memberikan RM3 kepada Aini sebagai tip. So, dia tanya mungkin berapa hari tu dia dapat lah. So, kita ada ku, ba, da, pa, to. So, 5 darab 4 dan tambah. Darab dan tambah. So, kena buat darab dulu lah. 5 darab 4, 20. 20 tambah 3, 23. Ini contoh penyelesaian masalah dia. Okey. Okey. Apa? Okey. Rose membuat pengiraan berikut. 12 bahagi 3 darab 4. So, apa yang Rose buat ialah Rose darab dulu 3 dan 4. Kemudian bahagi. Adakah anda bersetuju dengan pengiraan Rose? So, kalau saya lah, kalau cikgu, tak setujulah. Sebab apa? Tak setuju. Sebab ini ialah bahagi dan darab. Bahagi dan darab bukan dalam kubada tato. Dia adalah special kan? Cikgu cakap ni adalah berpasangan. Kita ada dua pasangan. Pasangan yang pertama apa? Tambah dan tolak. Pasangan yang kedua darab dan bahagi. So ini adalah pasangan yang mana? Pasangan satu, pasangan dua. So ini adalah pasangan yang mana kalau awak jumpa dalam satu soalan, awak kena ikut turutan. So, soalan ni salah lah yang Ros buat ni. Yang sebetulnya ialah 12 bahagi 3 dulu. 12 bahagi 3, 4. Kemudian 4 ni darabkan dengan 4. Baru dapat 16. Okey. Ini soalan yang dia beri tapi tak berapa jelas. Baca sama-sama. Soalan A. 21 bahagi 7 tolak 4. Kurungan, ada kurungan, kena selesaikan kurungan dulu. So, 7 tolak 4 ialah 3. 21 bahagi 7 darab tolak 4 ialah 3. 21 bahagi 3 ialah 7. B. 21 bahagi 7 tolak 2. Ada kurungan? Tak ada. Ada bahagi dengan tolak. Pasangan ke? Bukan. So, kita kena buat bahagi dulu. 21 bahagi 7 ialah 3. 3 tolak 2 ialah 1. Kemudian, 5 tambah 8 tolak 6. Ini pasangan 1. So, kita follow je lah. 5 tambah 8, 13. 13 tolak 6, 7. D. Kurungan. Walaupun dia berpasangan, tapi kurungan menang. So, 8 tolak 6, 2. Dah tak ada dah. 5 tambah 2, 7. 3. Soalan ini tergabung. Kita bawah sikit. 3 tambah 5 tolak 2. Darab 2 tolak 4. So, kita buat yang ni dulu. 5 tambah 2, 10. 3 tambah 10, 13. 13 tolak 4, 9. So, untuk F, ada kurungan. So, 5 darab 2, 10. 3 tambah 10, 13. 13 tolak 4, 9. Sini. Okey, kita ikut G. 25 bahagi 5 tambah 4 darab 3. Mana satu nak buat dulu ni? 25 bahagi 5 tambah 4 darab 3. Kita selesaikan ni dulu. 25 bahagi 5 ialah 5 tambah 4 darab 3. Tambah dengan darab dulu. So, 5 tambah 12
So, jawapan dia ialah 17. Untuk H, awak cuba buat sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.